Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat malam. Hari ni kita live malam pula. Kita nak try kita punya wifi okey ke tak? Ya, mak. Ya, Waalaikumsalam makcik. Apa dia? Okey, line clear tak? Suara Nurul dengar tak? Nurul nak test. Kita boleh tak nak buat live malam-malam? Waalaikumsalam Rosita. Apa masalah korang ni? Macam orang bapak pada tentera ni bagi. Belum, Nurul makan lagi. Sekejap lagi Nurul kena minum jus lah. Dah lapar dah ni. Baru siap kerja. Tengok belakang tu ada baju lace. Kita dah siapkan hari ni memang sangat-sangat letih. Hari ni menjahit sarung bantal. Banyak. Budak ni saraf lah. Wah lah korang ni. Alhamdulillah kalau clear. So bukan apa. Nanti insyaAllah lah kalau dah macam dah clear, bolehlah Nurul live malam ke, live siang ke kan. Sebab sekarang ni dah pakai wifi. Dekat sini dah memang Alhamdulillah. Sebab area ni memang sebelum-sebelum ni jiran-jiran cakap memang tak ada apa. Diorang memang semua line tak clear. Nurul duduk kampung je. Kita duduk kampung. Jadi itulah risau dah juga kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah buat pembayaran untuk nota. Alhamdulillah, tapi Nurul minta maaf sebab memang Haris dah invite masuk dalam Facebook group. Tapi belum ada apa-apa lagi, belum ada video, belum ada apa-apa lagi. So semua benda ni tak Nurul rancang sebenarnya kan. Dia tak ada preparation, memang tak ada dirancang. So semua dapat idea macam tu je. Sebenarnya pertama tu Nurul nak buat nota, just nak berkongsi, tapi tengok permintaan sangat-sangat Nurul memang Alhamdulillah di luar jangkaan, memang tak sangka betul. Alhamdulillah. Jadi lepas Nurul terfikir nak buat nota tu, terfikir pula macam mana Nurul nak explain benda tu kan. Sebab semua orang bukannya faham bila tengok gambar apa benda ni kan, macam mana garis ni jadi lurus, jadi segitiga macam ni. So ada dot dekat sini. So Nurul kena jelaskan. Tapi kalau melalui live tu kan selalu bila kita live tu Nurul akan selalu terjebak lah dengan komen, kemudian akan terus melilau panjang macam tu. Macam tak fokus. Jadi memang idea tu timbul dalam sehari dua ni je. Jadi memang tak ada perancangan. Nurul nak buat buku, nak buat kelas secara apa tu, semua memang tak ada perancangan. Sebab Nurul takut tak boleh nak bagi komitmen. Alhamdulillah Mak Rosi. Penat, sebenarnya saya penat macam agak semput sikit memang sangat-sangat penat hari ni. Sebab itu Alhamdulillah, tapi Haris boleh tolong. So macam tak adalah yang sesiapa yang Alhamdulillah memang. So Nurul boleh fokus, Nurul menyiapkan tu baju lining belakang. Menyiapkan baju lining. Kemudian ada beberapa tempahan dari customer yang memang dah delay. Alhamdulillah, jadi memang agak sikit rushing hari ni. Lepas ni Nurul kena fokus lagi nak siapkan pola. So dari tadi tu siang telefon sana sini Nurul cari kertas pola yang tebal. Belum jumpa lagi. Yang ada hanya kertas mahjong yang biasa tu, yang nipis tu. Nurul akan usaha terus cari supaya kualiti pola yang Nurul bagi tu nanti macam dapat tahan lama. Tapi untuk hari ni kalau nak order, Nurul nak order dekat Shopee dengan Lazada memang ada, tapi agak lambat lah. Takut nanti tak sempat sebab memang Alhamdulillah sangat-sangat permintaan sangat tinggi. Itulah Nurul jadi ingin buat yang sesuatu yang terbaik. Jadi minta maaf lah kepada yang dah masuk grup. Yang dah masuk tu Nurul minta masa sikit dalam seminggu dua ni untuk Nurul siapkan semua video-video tutorial yang berkaitan dengan nota yang ada tu. Nurul akan buat satu persatu secara
bersusun. Jadi mana yang dah Nurul buat video terus akan upload ke dalam Facebook group tu. Jadi kena bersabar. Kena bersabar sebab memang ini tak ada planning sama sekali. Dia datang idea macam tu je. Datang idea macam tu je dan Nurul tak ada team. Tak ada team sebab apa yang Nurul buat ni hanya Nurul je yang boleh. Sebab Nurul tak ada team dekat sini macam nak buat tutorial ke apa semua. Dari start A to Z dalam nota tu Nurul kena buat sendiri. Jadi memang Nurul minta maaf sangat-sangat jika nanti hasil dia tak berapa, bukan tak berapa apa, Nurul dah berusaha tapi mungkin ada kekurangan. Memang banyak kekurangan. Tu Nurul nak support benda tu dari nota tu mungkin ada yang tak jelas. Itu Nurul yang akan support dengan Facebook group. Jadi Nurul tak nak lah lepas Nurul bagi walaupun orang bayar macam tu apa semua, macam benda tu tak boleh pakai. Hanya duduk, hanya menambah koleksi. Tu tak nak. Jadi Nurul nak apa yang Nurul buat ni jadi satu rujukan. Kan? Jadi satu rujukan yang berguna. Itulah Nurul nak, malam ni sengaja Nurul buat lah. Nurul nak macam mesti akan ada terlambat sebab yang untuk nota pun baru tadi hantar dekat printing. InsyaAllah dia cakap dengan Nurul dalam masa seminggu. InsyaAllah katanya. Lepas tu Nurul kena buat yang hampir 100 lebih yang masuk setakat ni. Dah baru dalam pukul berapa. Ada lagi masa besok. Yang untuk dapat free pola tu, InsyaAllah Nurul akan buat. Tapi Nurul memang ada komitmen lain kan. Ada tempahan baju, ada yang memang kerja utama Nurul. Jadi Nurul minta semua bersabar dan memang InsyaAllah apa yang Nurul janjikan tu akan Nurul tunaikan. Tapi memang semua ni datang macam tu je. Nak buat Facebook group tu macam nak buat tutorial tu, nak buat bukan Nurul rancang, Nurul nak buka kelas online tak. Memang semua ni tak rancang, tiba-tiba je dia datang. Tiba-tiba dia datang macam tu. Dan Alhamdulillah Nurul tak nak kecewakan orang yang dah follow Nurul, dah support Nurul. InsyaAllah Nurul akan cuba sebaik mungkin. Walaupun dalam Nurul punya nota tu hanya yang bertulis dekat situ hanya 20 nota. Tapi insyaAllah bertuah yang dah sesiapa join dalam tu. Tahu kan kalau Nurul ni, cara Nurul ni ada sikit mesti Nurul akan kongsi. InsyaAllah. So sekarang ni pun Nurul pun ada kelas juga. Nurul pun ada ambil advance. Sekarang ni belajar dari Nurul punya Sifu, orang Indonesia. Nurul tengah belajar baju. Lebih sekarang baju-baju yang agak sedikit moden. Baju-baju pengantin kan, macam korset. Kemudian Nurul nak buat cara-cara yang cantik tapi masih patuh syariah. InsyaAllah kan, bukan bermakna kita bila ikut fashion apa semua itu kita. Itu adalah kita yang punya tugas untuk membuat dia tu sesuai dengan syariah ke tidak. Saya dah WhatsApp tapi tak respon lagi. Haris tengah rehat. Dia memang letih sangat hari ni. Sebab hari ni memang Nurul tak dapat nak tolong dia tak dapat nak tolong Nurul. Jadi masing-masing kita bagi tugas. Kan kita bagi tugas. So Haris handle WhatsApp. Memang WhatsApp yang masuk tu Alhamdulillah sangat banyak. Jadi yalah kita semua masih buat manual. Kita tak ada robot yang tolong sebab kita memang manual. Semua 100% manual, daripada nota, nak respon WhatsApp, semua manual. Jadi memang minta maaf sangat-sangat sesiapa yang belum apa tu, tapi yang dah masuk PM tu insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kemudian sesiapa yang belum dapat ada yang belum pandai nak ambil ukuran ke apa semua, boleh juga bagi Nurul saiz S, M ataupun L macam tu. Okey, tapi insyaAllah besok ataupun sebelum ni Nurul dah pernah share macam mana cara nak ambil ukuran. Kemudian tapi untuk yang kali ni memang Nurul akan buat kurung pahang. Sebab bagi Nurul Nurul sangat suka dengan Nurul punya design kurung pahang tu. Jadi Nurul nak bagi orang lain rasa macam mana Nurul punya hasil kan. Nurul tak dapat nak bagi baju, Nurul hanya bagi kertas saja. Nurul hanya dapat bagi kertas sahaja. Nanti potong sendiri.
teruskan menimba ilmu cikgu. Terima kasih Aunty. Memang sentiasa sesibuk manapun kan, kita nak tingkatkan kualiti, nak tingkatkan semualah kualiti diri kita sendiri ni memang dengan ilmu. Jadi memang Nurul sangat-sangat tercabar bila dah macam ni kan kita buat Facebook group, so akan ramai orang yang akan berkongsi ilmu dengan Nurul. So Nurul memang punya tanggungjawab untuk menambah lagi ilmu pengetahuan, meningkatkan kualiti kita punya jahitan, kekemasan kan. Itu adalah sangat penting. Kita memang ramai orang boleh buat, tapi nak dapatkan hasil yang sama tu belum tentu lagi. Jadi kita kena banyak praktis, kena buat dan terus buat, jangan berhenti. Biar dia pelan. Kita berjalan perlahan-perlahan tapi jangan berhenti. Daripada kita berlari laju, lepas tu kita tidur. Tu susahlah juga macam tu. Jadi biar kita buat slow tapi kita tak berhenti. Jadi walaupun dah kita usia-usia macam ni, sepatutnya kita berehat kan. Tak ada ruginya kita menimba ilmu. Kita tak pandai tapi kita ada anak nanti. Kan kita memang dah tak larat dah. Rasa macam ni umur dah 40 macam ni, memang tenaga yang terpakai tu tak tahulah. Memang rasa kalau ikutkan hati, ikutkan diri tu memang dah tak larat dah, nak rehat. Tapi kita masih ada anak kan, masih ada apa. Pada Nurul, ilmu tu selagi kita boleh tuntut tu memang tak ada masa untuk kita stop. Tak ada masa untuk kita stop. Walaupun kita merasa diri kita dah pandai, tapi bila macam ni kan, macam bila Facebook ni dah mula kita dah, dunia dah sangat-sangat dekat, macam sejengkal je kita macam boleh jadi memang kita ni terasa sangat-sangat kecil. Kita ni makin belajar makin merasa kurang. Makin kita belajar masih merasa kurang. Itu bagi Nurul lah. Jadi insya-Allah Nurul pun belajar online yang berbayar memang sangat yalah, ada 2-3 guru ya sekarang ni Nurul. Jadi memang masa Nurul ni kadang-kadang Nurul kena spend time sikit. Kalau dah 10 lebih tu Nurul akan tengok Nurul punya video-video daripada sifu-sifu lain tu dan usia dia dah lebih muda daripada Nurul. Jauh lebih muda. Yang Nurul belajar ni jauh lebih muda, tapi kita tak mengapa. Belajar tak kisah dari sesiapa pun asalkan bermanfaat. Bermanfaat. Salam cinta cik. Betul nasihat dan idea cikgu. Skill itu mahal. Betul. Sangat-sangat mahal. Kita tak boleh nak ukur. Itu ya, walaupun Nurul rasa kan bila dah masa Nurul nak tentukan berapa harga Nurul nak jual nota tu, Nurul tak boleh nak cakap berapa, sebab bagi Nurul itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Jadi apa yang Nurul bagi, harga yang sangat murah tu, sangat murah, itu bukan ukuran untuk kualiti nota yang Nurul bagi tu, bukan. Itu hanya untuk komitmen. Hanya untuk komitmen. Jadi apa yang Nurul tu macam kalau kita nak belajar kurang pun dulu tempat Nurul tu dia kira ada dia punya package. Kemudian kalau untuk belajar satu pasang baju pun kurang-kurang dalam RM100. Kurang-kurang dalam RM100 untuk satu pasang baju sahaja. Satu pasang baju itu boleh belajar dari pagi sampai ke petang. Dia buat macam tu. Orang ada package. Kadang dalam kita belajar 5 baju sampai 300, ada sampai 500. Tapi kita nak benda tu, kita bayar juga. Jadi ini apa yang Nurul kongsikan ni bukan penilaian tak ada kualiti sebab jual murah, tak. Jangan nilai dari segi tu. Jangan nilai sebab orang lain buat mahal, kualiti dia lebih. Ini sebab murah sangat, tak ada kualiti. Jangan pernah beranggapan begitu. Walaupun free, tapi kalau kita pandai memanfaatkan itu akan lebih sangat-sangat berguna. Kalau kita bayar mahal pun tapi kita tak praktis, kita tak buat, sama juga macam tak ada. Kita jaga, kita Nurul. Betul. Jadi macam sekarang ni, untuk dunia yang sekarang ni, kita nak persaingan tu sangat-sangat dunia peluang untuk pekerjaan tu sangat kurang. Tambah dengan keadaan dunia yang sekarang yang memang kita tak jangka. Allah hanya utus makhluknya yang sangat kecil, yang sangat tak nampak tapi boleh porak-porandakan dunia. Kan. Jadi kita ni takkanlah kita nak berdiam diri.
So kita kena belajar. Tak kisahlah yang mana yang pandai masak tu kena pandai, kena buat mahir. Kena mahirkan. Kita kena ada sesuatu yang ada dalam diri kita tu untuk boleh tingkatkan kualiti kita. Jangan berharap kita cakap tak ada kerja, tak ada duit, tak ada apa semua, tak. Allah bagi kita ni dengan sesuatu yang ada kelebihan. Kita je yang tak tahu dan kita je yang tak manfaatkan itu semua. Allah cipta kita tu memang dah ada skill, ada kelebihan. Kita boleh macam dulu kita fikir bila kita muda tu, bila kita ada anak ni macam mana kita nak buat, macam mana kita nak buat. Tapi bila sampai kepada masanya, insya-Allah kita boleh. Kita boleh. Jadi memang pada Nurul lah, ilmu tu adalah sesuatu yang sangat penting. Tak kisahlah. Ilmu mengaji sekarang sangat mudah dapat. Pagi-pagi tengoklah, bukalah wall dekat Facebook tu, bila pagi-pagi tu mengaji mana-mana. Alhamdulillah sekarang kita sangat-sangat mudah nak belajar. Nak tak nak je. Untuk bab menjahit ni, mana-mana sekarang ni orang share. Semua orang dululah masa kita baru-baru mula belajar dulu sangat susah. Saya tak buat WhatsApp, Facebook group. Buat bayaran dulu untuk dapatkan nota tu. Nanti Haris akan bagi link untuk Facebook group. Saya tak buat group WhatsApp sebab apa? Saya takut saya tak boleh nak bagi komitmen. Takut nanti orang marah kan. Orang dah WhatsApp. Kalau tak, kenapa nak wujudkan group? Nurul memang tak boleh nak bagi komitmen. Sebab Nurul memang ada. Memang Nurul ni bukan hanya mengajar, hanya buat buku apa semua. Nurul adalah seorang tukang jahit. Tahulah tukang jahit ni. Nurul ambil semua. Baju koyak semua Nurul buat. Yelah dah buka kedai macam ni kan. Dulu ada pekerja. So sekarang ni memang diorang tak dapat lah. Tak. Yelah kerja memang hari tu memang dekat kedai tak ada orang duduk. So memang Nurul seorang. Memang seorang. Ada seorang kakak tu dia memang buat tempahan. So yang lain-lain bila macam ni kan Nurul baru buka kedai apa semua, Nurul tak masalah. Buat jahit baju koyak kan Nurul akan ambil semua. Macam tak kisahlah. So Nurul buat dari A to Z semua Nurul buat. Yang janji benda tu boleh dijahit, Nurul semua boleh jahit. Boleh ni kan orang nak hantar altar ke apa semua Nurul ambil. Jadi memang agak sedikit sibuk. Dan untuk sekarang ni Nurul kena bagi lagi masa untuk Nurul siapkan pola, siapkan apa semua. Tapi insya-Allah Allah bagi Nurul semangat, Allah bagi Nurul kekuatan dan alhamdulillah macam bila kita sekarang ni apa yang kita buat tu tergantung kepada niat kita. Apa niat kita? Kalau macam kita buat dengan rasa seronok, rasa apa, kita tak akan letih. Betul. Kan macam kita kena suka dengan apa yang kita buat. Kena suka. Tapi nak suka tu macam mana? Kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu kita tak suka. Sebab bila kita buat ni kita tak tahu. Bila kita buat ni kita tak tahu. Jadi tak suka. Jadi kena timbulkan rasa suka tu dulu. Rasa suka dulu tu. Macam kita nak suruh anak buat sesuatu kan. Kita tak boleh nak suruh kau buat ni. Kita kena ajak dia. Jadi akan ada rasa seronok. Bila rasa seronok tu ada, so insyaAllah semua boleh macam tak penat kan. Kita macam seronok. Dia macam tu. So macam Nurul pun macam sekarang ni, kadang-kadang memang masa tidur tu tak cukup. Tapi macam kita tak payahlah nak fikir. Kita jangan berfikir tapi tak bertindak. Kena buat. Bila kita buat, kita tak sedar benda tu dah siap. Ini duk fikir, duk plan benda ni tapi tak bergerak. Aku tak boleh. Sementara kita cakap tak boleh tapi kita tak buat. Try dulu macam belajar menjahit ni kan. Jangan just tengok je Nurul buat. Lepas tu cakap tak boleh. Jangan macam tu. Nurul paling tak suka. Kena buat. Bila kita buat, kita akan tahu kekurangan kita tu dekat mana. Kalau kita tak buat, kita tak tahu. Tekanlah. Macam contoh, kita nak pergi satu tempat. Sekarang kita pakai Waze kan. Kita nak tekan alamat apa. Tapi kita tak bergerak. Waze tu akan tunjuk jalan ke tak? Dia tak akan tunjuk. Dia pun akan diam. So kita kena mulakan langkah pertama dulu. Silap ke tak silap tak ada masalah. Sebab kesilapan tu yang akan menunjukkan jalan yang betul. Akan menunjukkan cara yang betul. Kalau kita tak pernah buat silap, kita tak tahu apa yang kita buat tu betul ke tak betul. Dia macam tu. Sekarang ni kena ada satu set dekat minda kita ni. Macam dulu Nurul nak kurus. Nurul dulu dah 85 kilo.
sangat debab, sangat tembam, memang sangat berat, nak bawa diri pun tak boleh. Bila orang duduk kedai, orang panggil saya makcik. Orang panggil saya makcik, memang makcik pun, tapi masa tu masih muda lagi. Tapi dengan sangat-sangat gemuk, saya gemuk dalam berapa tahun lama sangat saya gemuk. Jadi dalam kepala tu set, macam mana kalau tak makan nasi menggigil, tak boleh buat kerja, ini apa semua. Apa kita fikir, kita belum buat lagi tapi kita dah fikir kita tak boleh. Memang tak boleh lah. Sebab minda kita ni kita set. Bila kita dah set macam tu tak boleh, memang tak boleh. Tapi buat. Ikut je, buat. Kita kena ada satu role model. Siapa yang kita nak tengok, kita kena tengok dia. Kenapa dia boleh buat, kita tak buat? Dia sama juga, dia ada 2 mata, ada 1 hidung, ada 2 kaki. Sama. Kenapa dia boleh, kita tak boleh? Tapi kita belum buat dah cakap tak boleh. Geram ni tengok kan. Kena buat dulu. Nurul selalu macam tu. Tak boleh lah makan, nanti lapar, tak boleh buat kerja. Sekarang boleh pula. Tak makan dari pagi ke petang. Makan pun jadi macam termuntah. Boleh pula. Siapa cakap tak boleh? Kenapa dulu masa duk fikir, Nurul berfikir untuk kurus tu hampir dalam 6 tahun. Tak kurus-kurus. Daripada 2010 Nurul gemuk. Daripada 2010 Nurul gemuk, 2019 Nurul baru kurus. 2020 Nurul baru kurus. Sebab Nurul start diet betul-betul bulan 2. Bulan 2 Nurul start diet betul-betul. Tapi kenapa selama 6 tahun tu duk fikir tak buat? Dari 2010 sampai 6 tahun 9 tahun Nurul duk fikir. Nurul duk fikir tak boleh, tak kurus, tak boleh nak kurus. Tapi bila buat, hanya makan masa 4 bulan boleh kurus. 2 minggu dah turun dalam 6 kg. Kenapa boleh? Ni biawak banyak dekat sini. Kalau kita potong biawak tu, kita buang je dia kan, tak payah nak fikir. So sekarang ni bila ada perasaan yang negatif, buang benda tu, jangan layan. Jangan layan. Macam Nurul akan memilih kawan. Okey, tips Nurul akan memilih kawan. Agak-agak lah kan, kita boleh nilai dia dari segi kita masa berborak-borak tu, dia sokong kita ke tak, ke dia menjatuhkan kita, melemahkan semangat kita. Baik, tak payah bertegur dengan orang tu. Sebab dia tak membuat kita bagi semangat kan. Yang ada kita lagi down. Iyalah tu cakap buat. Sekejap je hangat-hangat tahi ayam kan. Dia macam tu. Dia bukan memberi sokongan kepada kita. So tak payahlah kita nak cerita apa-apa dekat dia. Say hi, datang jumpa, senyum je macam tu. Tak payah nak berkongsi-kongsi sangat. Jadi kita kena minda kita kena betulkan. InsyaAllah kita boleh. Semua kita boleh. Allah bagi sama semua, tak ada yang berbeza. Orang cacat pun, orang yang macam tak ada tenaga pun, tak ada apa pun, dia boleh berjaya. Kan kita ada tengok orang yang tak ada tangan, tak ada kaki boleh buat menjahit secara logis. Secara akal memang tak masuk akal lah, boleh. Tapi Alhamdulillah kita tengok dia lebih pandai lagi dari kita. Kenapa kita yang punya akal, yang punya cukup sempurna ni tak boleh? Alasan dia malas. Malas. Kena buang benda tu, malas. Macam mana kita nak disiplinkan diri? Bangun awal pagi. Kalau kita tak boleh challenge diri sendiri untuk bangun awal pagi, jangan haraplah kita akan jadi seorang yang berjaya. Walaupun kita jahit dekat rumah, kita kena terapkan disiplin dalam diri kita ni. Kan kita cakap tak boleh, tapi bila kita pergi kerja dengan orang, boleh pula. Orang lain suruh cakap masuk pukul 6 pagi, boleh masuk pukul 6 pagi. Tapi bila kerja sendiri, pukul 10 baru buka kedai. Pukul 10 baru buka kedai. Tak boleh macam tu. Jadi kena susun jadual. Walaupun kita kerja sendiri, kena ada jadual. Kan kerja dengan orang bagi 800, orang marah. Orang marah kita, dikata datang pukul 7. Datang. Jangan balik dulu, kena OT, ikut. Tapi kerja sendiri, siapa nak marah kita? Kan akulah bos, akulah kuli, akulah apa semua, buat suka-suka hati. Customer datang pagi tak buka kedai, pukul 10 pun belum buka, pukul 11 belum buka, datang petang dah tutup. Besok macam tu lagi, datang tengah hari tak ada, tutup makan. Orang makan dalam setengah jam, ni makan sampai 2 jam kan. Jadi memang itu kita lah meniaga macam tu. Kita meniaga macam tu. Besok orang datang lagi. Kenapa kau tak telefon? Habis dah buka kedai kan? Orang dah tahu kita memang dah buka kedai. Datang pukul 10 belum buka. Datang pukul 11 keluar makan. Datang pukul 4 dah tutup. Dah lah, tak payahlah datang ke kedai dia.
Kan dia macam tu. Kita tak boleh. Kalau macam saya lah sendiri, saya dah berkedai dalam 15 tahun macam tu, yang betul-betul buka kedai. Demam ke, tak demam ke, saya akan datang kedai, buka kedai. Tak larat buat kerja, duduk je dalam kedai. Dia macam tu, kecuali memang dah tak larat sangat. Tapi kalau nak senang tu, kita ada seorang lah yang tolong kita. Tak apalah, kita bayar dia lebih, kita jadi senang. Jadi kita nak pergi beli benang pun kita tak tutup kedai. Tak adalah macam kedai tu buka tutup. Siapa nak marah kita kan, kedai kita yang bayar sewa apa semua. Siapa nak marah. Tapi lepas tu cakap, kenapa kita meniaga tak untung, kenapa orang tak datang kedai kita, orang bomohkan kedai kita. Tapi kita tak tahu, kita sendiri yang buat kesilapan tu. Kita punya suka, jadi tak ada masalah. So kena buanglah benda-benda tu semua. Kena ikutlah gaya sebenar macam mana orang nak meniaga. Kalau kata buka kedai pukul sekian-sekian tu, buka lah time macam tu. Jadi orang tak akan kecewa. Tak akan kecewa. Macam tu juga kalau kita tak boleh nak siapkan baju customer ke apa semua, bagi tahu awal-awal. Kita demam ke, kita sakit, jangan duk diam. Kadang duk WhatsApp pun kita tak balas, macam tu. Tu sebab Nurul tak nak buat grup WhatsApp. Sebab Nurul tahu, Nurul tak, untuk setakat sekarang ni, sampai ke hari ni Nurul tak boleh, belum boleh bagi komitmen lagi. Alhamdulillah sekarang ni Haris boleh tolong Nurul. Jadi memang agak ringan lah sikit kan. Kalau dulu Nurul buat semua, kena buat video pakai stand macam ni, lepas tu tak ada edit pun, terus hantar. So sekarang ni insyaAllah, dengan bantuan Haris sebenarnya dia bekerja sebelum ni, dia bekerja. Tapi sekarang ni Nurul tengok, Alhamdulillah lah, selama Nurul pindah dekat sini memang ada peningkatan dalam perniagaan, Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang tu kita kena berhijrah kan. Jadi Nurul perlu orang. Jadi Nurul, isu tadi tu, Nurul tak nak buka tutup kedai. Jadi Haris sekarang ni memang full time tolong Nurul. Dan insya-Allah Nurul memang nak sama-sama lah anak beranak kan. Nak support lah dia, nak buat yalah, Nurul memang tak boleh handle Facebook, memang tak boleh handle. Kalau tak, Nurul pun kena bagi orang lain handle benda tu. Jadi dia ada, Alhamdulillah dia boleh tolong Nurul. Senang kan, senang dekat sini. Jadi Nurul pun ada kawan duduk dekat sini, dan memang Alhamdulillah, puji syukur Allah. Memang dia nak lah, dia nak. So kita macam kena bagi dia happy. Tapi Alhamdulillah sampai setakat ni dah dekat 2 bulan dia bersama Nurul selama PKP ni. Dan dia seronok lah, macam sebab Nurul tak buat menjahit saja. So sekarang ni dalam prepare, tengah buat ready made. InsyaAllah Nurul akan buat ready made juga. Kemudian Nurul tengah menunggu stok kain batik. Ni. Itu adalah Haris punya komitmen lah. Dia punya tanggungjawab, Nurul hanya tolong. So sekarang ni macam mana kita nak mengajak anak-anak kita ni untuk ikut dengan kita. Kita jangan suruh. Macam Nurul memang suka. Sebab Nurul buat seorang meniaga, yang lain semua kerja. Jadi Nurul nak anak Nurul pun berniaga. Sebab macam bila kita berniaga ni, kita punya masa yang banyak. Punya masa untuk diri sendiri, punya masa untuk keluarga. Macam ini, Nurul dengan Amira ni 24 jam memang dengan dia. Dia tengok muka dia je. Ni ada depan Nurul ni. Kan dia seronok. Kita seronok bila berniaga macam ni. Dengan anak-anak dekat, dengan family dekat. So macam income tu pun kita yang setkan. Jika kita nak banyak, kita kena buat banyak. Jika kita nak banyak tapi kita buat sikit, memang tak dapat lah. Nak tunggu hantar ke apa semua kan. Tak ada. Kita kena berusaha. Untuk dapat lebih, kena berusaha lebih. Dia macam tu. Jadi Nurul, cara Nurul bila menyuruh anak tu, Nurul tak suruh, kita mengajak. Okey, macam Nurul nak Haris, macam dia kerja, dia buat meniaga. Sebelum ni saya ada meniaga kedai runcit. Tapi terlalu letih. So memang bukan bahagian Nurul lah. Okey, tahniah Sabarina, baru tak rugi belajar. Okey, jadi kalau kita macam kalau Nurul cakap dengan Haris, ada buatlah meniaga apa semua, Umi modalkan apa semua, berapa kali kita dah modalkan pun tak menjadi juga. So sekarang Nurul ambil alternatif, Nurul ajak dia sekali untuk meniaga. So kita akan guide dia macam mana kan. Kita sebagai orang tua ni kan, walaupun kita tak pandai sangat, tapi kita tak
fikiran kita tak cepat melatah macam orang-orang muda ni. Tapi bila dia ambil satu tindakan tu, alhamdulillah macam Haris kita akan berbincang. So dalam sekarang ni Nurul tengah dah Nurul buat baju kurung pahang juga. So Nurul buat baju kurung pahang yang design yang tengah Nurul siapkan ni belum tunjuk lagi. Nanti bila dah siap sampel Nurul akan tunjuk. Nurul tengah buat lain sikit baju kurung pahang tapi Nurul pairkan dengan palazzo. So boleh pakai casual macam tu. Kurung pahang dengan palazzo. Kemudian kita juga tengah menunggu kain batik batik viral tu, batik yang murah-murah tu. Tapi cantik dia. Jadi Nurul tengah tunggu dia punya stok tu sampai. Kita dah order tak banyak lah untuk batch yang pertama ni, tak banyak. Nurul order dalam 500 macam tu, insya-Allah akan sampai. Itu Haris punya projek lah. Nurul kena tolong. Sementara Nurul masih lagi menjahit. Itu adalah hasil hari ni. Memang sangatlah total lining bermanik-manik, berbatu-batu. Memang sangat-sangat letih. Ini baju yang Nurul buat hari ni. Dia lace ni. Dia lace. Tengok dia lining. Dia lining. Dah 4 hari dah duk pegang baju ni. Ni alhamdulillah dah siap. Kan. Dia kurung moden biasa je. Kurung moden biasa, simple saja. Kurung moden biasa je dia buat. Kain pun dia kain biasa tapi kita apakan dengan net lah sikit. Dulu tunjuk sikit. Ni letak net lah. So dia adalah kurung biasa. Ni dia kita berikan dengan net. Ni kain net ni murah je, kain net RM5. RM5 je semeter. Tapi kita boleh buat dia cantik. Alhamdulillah dekat sini pun Nurul banyak buat baju pengantin. Sebab dekat depan ni ada dia memang andam. Jadi memang banyak buat macam-macam design Nurul ada buat. Ini memang sangat-sangat ni lah. Tadi duk menacap lagi benda ni. Bila kita dah buang benda ni semua, kita kena pasang balik lah. Ni. Okey, insya-Allah dari start daripada besok Nurul akan mula siapkan kan yang Nurul buat kurung pahang tu. Nurul akan mula kerja, kemudian akan start video. Jadi tak apa, masuk dulu dalam tu. Jadi nota tu nanti Nurul akan minta tolong Haris sebelum dapatkan nota yang dalam bentuk buku. Jadi Nurul akan upload dulu. Akan masukkan dulu nota-nota yang ada ni. Sebab ada satu petinggal dekat Nurul, jadi Nurul akan ambil gambar, masuk dulu dalam Facebook group tu. Jadi boleh sesiapa tu boleh dululah tengok-tengok macam mana, kemudian barulah untuk yang batch kedua nanti baru kita akan Nurul akan tambah mana-mana kekurangan. Jadi nanti siapa yang ada pertanyaan berkaitan dengan jahit boleh masuk bertanya dalam Facebook group. Nurul pun akan buat video dan mungkin dalam seminggu 3 kali Nurul akan buat live waktu malam. So boleh kita berbincang-bincang sekitar jahitan lah, mana-mana yang tak faham. Dan sampai ke hari ini semenjak Nurul buat live daripada puasa hari tu, daripada PKP, masalah pertama adalah ketiak. Tak selesa dekat ketiak, tak sedap pakai ketiak. Itu adalah masalah yang banyak Nurul dapat pertanyaan. Nak dapat ketiak. Kemudian pada seluar tu tak selesa. Dia yang itu. Kalau baju nak kemas itu memanglah dekat leher. Kita tengok jahitan dekat leher, kita nak tahu kemas. Tapi nak selesa tu memang pada ketiak. InsyaAllah. Jadi nanti dalam Facebook group tu Nurul akan buat video cara menggunting, cara mendraft pola kan. Semua. Tapi tak ni sangatlah, tak rushing sangat. Nurul minta maaf, itu yang Nurul tujuan Nurul nak buat live malam ni. Jadi jangan macam Nurul dah dapat payment dah, lepas tu Nurul diam. Tak, Nurul tak diam. Kadang-kadang Nurul sampai tak boleh tidur, duk fikir. Jadi harap memang minta maaf sangat-sangat sebab Nurul akan buat yang termampu. Jadi macam Nurul cakap tadi, biarlah kita berjalan secara perlahan-lahan tapi kita tak berhenti. Jangan kita berlari kemudian kita tidur. Tak nak. Jadi biar apa yang kita dapat secara instan tu memang akan cepat hilang.
Biar kita dapat pelan-pelan. Kemudian Nurul support lagi dengan live setiap pagi. Itu yang live setiap pagi itu memang insyaAllah Nurul akan terus selagi termampu. Besok Nurul akan live cara nak jahit baju kebaya Kota Baru. Mira dah marah dah. Baju dia dah potong 3 hari tak jahit-jahit. Kan dia dah komplain dah, Umi baju adik dah potong 3 hari tak jahit-jahit. So besok pagi dah lagu 9 macam biasa. Nurul akan tunjuk macam mana kita nak cantum kurung kebaya Kota Baru. Tadi plan dalam 5 minit je nak live ni, dah berapa lama dah kan. Itulah Nurul tak boleh bila dah bercakap ni panjang terus kan, jadi makcik bawang. Tapi insya-Allah kita akan buat yang terbaik. Ada tapi belum sampai lagi. Rabia belum sampai lagi. Nurul tak berani nak up gambar sebab takut nanti apa yang Nurul order tu nanti tak sampai, tak sama kan. Kain batik viral. Hari tu Nurul ada buat kain batik Terengganu, tapi kalau kain batik Terengganu agak sedikit mahal. Sebab Nurul punya customer ni kebanyakannya adalah orang yang baru belajar dan buat baju tu adalah untuk belajar. Jadi daripada beli kain cotton yang kadang-kadang panas ke apa semua kan. Jadi kita boleh beli kain dalam yang RM10 tu. Boleh kita potong-potong. Sebab kain yang batik viral sekarang ni, Nurul tengok mula-mula customer Nurul hantar. Diorang banyak hantar. Kemudian dia sangat selesa. Nurul sendiri kulit sangat sensitif. Kan? Nurul sangat sensitif. Tak kira lah kain tu mahal ke murah. Tapi kalau tak sesuai dengan badan kita, Nurul tak boleh pakai. Tu yang Nurul memang pakai baju. Memang kena ada inner yang macam lycra atau moskrip. Kan nampak Nurul bila pakai baju selalu ada cardigan dekat luar. So dekat dalam tu Nurul tak pakai lining yang satin macam ni. Nurul tak boleh. Nurul tak boleh. Kain yang terus melekat dekat badan tu tak boleh. Kain batik Terengganu 28, tapi design dia sangat-sangat cepat habis. Kata aku, kadang kita posting hari ni dia punya iklan gambar, besok masa kita order dah tak ada. Jadi Nurul tak berani. Sekarang ni Nurul buat, Nurul akan ambil dulu stok sampai ke Nurul, baru Nurul akan tunjuk. Kemudian sekarang ni Nurul memang hari tu sebab apa, banyak projek Nurul tersangkut sebab PKP kan. Sebelum ni Nurul memang setiap tahun tu Nurul buat ready made yang Nurul ni dia macam custom made. Nurul akan tunjuk satu sampel, kemudian customer boleh ukur bagi ukuran sendiri. Itu Nurul punya ready made yang memang Nurul buat. Tapi selama ni macam PKP Nurul tak ada material dia sebab Nurul tak beli. Dulu Nurul memang bawa bahan dari Bandung. Tu memang beli dari sana. Lepas tu kita macam Nurul ni suka buat yang tak sama macam orang. Suka buat macam ada satu kelainan. Kan bila kita buat tu orang tak boleh macam ni baju dari sini, ini baju ni. So orang tak boleh. Dia macam kita ready made tapi custom made. Dia macam tu. Kan Nurul selalu buat macam tu. Nurul akan tunjukkan 2-3 sampel. Dan baju yang Nurul buat dia memang sangat-sangat limited. Tak banyak. Sebab Nurul ni jenis pembosan juga. Jadi memang tak suka lah bila tengok orang lain pakai. Lepas tu sama. So bila orang boleh agak, bila kita pakai, itu baju keluaran ni. Macam Nurul dah macam boleh hafal lah. Ini dari butik ni. Ini orang ni nak keluar. Kita boleh tengok. Kan. So insyaAllah dalam masa yang terdekat Nurul akan, sebelum Hari Raya Haji, ini tengah prepare. Nurul tengah kain dah order, belum sampai lagi. Nak buat kurung. Yang Nurul punya design yang first untuk tahun 2020 ni adalah kurung pahang dengan palazzo. Kurung pahang dengan palazzo itu memang boleh pakai dan memang insya-Allah kita buat yang kita suka dan sedap pakai kan. Jadi boleh buat berjalan. Dia macam tu. Jadi nanti Nurul akan buat live nanti kalau ada kain yang sampai tu kan. Nurul memang target Nurul memang untuk followers Nurul nak dapatkan kain kan. Kadang-kadang bila kita dah bagi polak, dah orang dah beli polak dengan kita ni, Nurul faham apa yang macam Nurul dulu bila nak belajar tu memang susah. Kita akan perlukan kain yang banyak. Habis kain yang mana-mana kita ni kan. Tapi untuk kain batik viral ni, dia boleh buat semua baju. Nurul dah cuba dah. Sebab apa, customer banyak hantar dan Nurul tengok kain dia memang sangat sedap pakai. Serap peluh. Dia macam tak gatal.
Kemudian nak buat baju sesuai, nak buat palazzo sesuai, nak buat skirt sesuai, nak buat jubah sesuai, nak buat dress sesuai. Lenisa tu nama saya. Nak buat baju lelaki pun sesuai. Jadi memang sangat-sangat sesuai semua. Okey, ada tanya Lenisa tu apa? Lenisa tu nama saya. Nama Nurul. Saya ni nama Leni Satria. Leni Satria. Jadi Haris tu dia pandai-pandai lah dia pangkalkan nama saya, dia sengketkan jadi Lenisa. Senang orang ingat, dia cakap. Senang orang ingat. Nama saya yang baru first time tengok live Nurul. Nama yang sebenar, nama IC, nama pasport Leni Satria, Leini Satria tu nombor akaun bank yang apa tadi tu duk banking duit tu adalah akaun saya. Dan memang itu adalah nama betul. Kemudian kenapa saya dapat nama Nurul? Itu adalah nama arwah suami saya bagi. Waktu tahun 96. Okey. Arwah suami saya ni kita sama belajar dulu. Ni nak cerita sikit story. Kan dari mana Nurul, siapa pula tiba-tiba bercakap macam ni kan. Saya asal daripada Aceh, Indonesia. Arwah suami saya berasal dari Parit, Perak. Kan saya nikah dulu tahun 96. Masa tu suami saya pernah buat satu novel. Dia ada tokoh dia tu Nurul Hidayah. Kan so dia karakter yang dalam apa yang dia buat tu memang macam Nurul. So dia panggil saya Nurul, dia tak pernah panggil saya Leni. Kecuali kalau dia dah marah. Kalau suami saya marah, dia akan panggil saya nama betul. Itu dia marah lah tu. Dia tak, selama saya dengan dia dalam 15 tahun tu, sebelum dia meninggal tahun 2009 tu, dia memang tak pernah marah. Kalau dia marah tu, dia akan panggil nama penuh. Dia garang. Saya tak boleh, Mak Rosi, saya tak boleh guna nama Leni. Bila saya guna, dia nama ni pengaruh tau dengan kita. Bila Nurul pakai nama Nurul, jadi segan pula. Bila kita pakai nama Nurul, Nurul jadi akan seorang yang jadi karakter macam lembut sikit. Tapi bila nama Leni Satria tu, jadi tegas. Jadi tegas, dia macam serius. Dia macam tu. Saya ada banyak nama dekat rumah, orang panggil saya Dedek. Saya dekat rumah, dekat kampung, dekat kawan-kawan yang rapat dengan saya panggil nama Dedek. Saya manja padahal nak sulung. Kemudian arwah suami saya tu dengan family dan orang Malaysia semua panggil saya Nurul. Tapi bila saya balik immigration panggil saya nama Leni. Dekat sekolah yang mana-mana saya pernah kuliah sama-sama tu orang panggil saya Leni. Jadi saya dari tahun 96 tu dah selalu ke Malaysia. Sebelum tu memang tak pernah. Jadi arwah suami saya bawa ke sini. Dan tahun 2000 akhir 2000 habis belajar. Saya belajar sekolah. Saya ambil kursus. Saya cikgu sebenarnya. Saya belajar sampai dapat ijazah lah. Sama-sama dengan arwah suami saya. Lepas kita konvo, kita datang ke sini. Kita datang sini dan saya menetap dekat Malaysia. Sebab anak semua 4 orang adalah warga Malaysia. Anak 4 warga Malaysia. So saya kena ikutlah diorang. Kena ikut diorang. Lepas tu tahun 2009, arwah suami saya pergi dalam berapa hari bulan? 12 Ogos 2009. Sehari dengan Ustaz Asri Robani. Sama-sama meninggal hari yang sama. Ustaz Asri masa tu nak ke bumi jenazah. Saya masih dekat Pantai Dalam. Beliau meninggal dekat Pantai Dalam dan di kebumi pun dekat perkuburan Pantai Dalam sana. Kemudian masa yang sama, kemudian kerana beliau ni bersahabat, berkawan baik, masa yang sama pun kita dengar Ustaz Asri meninggal kan. Masa tu Ustaz Asri yang Rabani tu, yang penasyid tu, adik beliau meninggal dekat RTM. Tak jauh. Rumah saya tu masa dekat rumah saya dengan RTM boleh jalan kaki je. Sangat-sangat dekat, tak sampai 1 kilometer. Saya sampai sekarang masih lagi dekat Pantai Dalam. So kedai saya je lah dekat sini. Rumah dekat Pantai Dalam. Jadi memang lepas tu jadi dunia saya ni memang Malaysia lah. So bila saya balik ke Aceh, saya tak lama dekat sana. Kalau saya balik pun dalam 10-12 hari macam tu je. Kadang-kadang ada yang 2 hari. Jadi sekarang ni memang saya kena tu Haris lah punya nama dia buat kan. Jadi belum ada sesuatu apa lagi ni. Haris lah. Kenalah ikut dia.
Tak nak. Jadi itulah. Jadi lepas tu suami saya sampai kita pindah ke Malaysia ni, dia buat master. Dia belajar dekat UKM, ambil kos pengajian Islam. Kita plan dia nak buat dulu. Dia nak belajar dulu. Kemudian saya dapat juga tawaran dalam tahun yang sama tu, dapat juga tawaran, tapi masa tu saya mengandungkan anak yang ketiga, Muhammad Hanif. Jadi memang saya alahan sangat teruk, jadi saya postpone sampai tak jadi belajar. Tapi alhamdulillah suami saya sampai habis, tapi dia tak sempat combo. Dah siap tesis semua, dalam masa 2 bulan lagi dia nak combo tu dia meninggal. Sebab masa tu memang sakit lah. Kan dia lama lah dia sakit, dalam 3-4 tahun tu, tapi kita tak nampak sangat. Jadi mula-mula plan kita nak belajar seorang-seorang, tapi lepas habis ni sebab kalau master ni dia komitmen dia banyak kan, nak menulis banyak apa semua. So kita memang, dalam masa dia belajar tu saya jadi orang tak boleh duduk diam. Saya pun keluar juga. Tapi dihantar saya pergi. Kalau tak, saya memang saya duduk dekat Sungai Tangkas. Lama saya duduk dekat sekolah Al-Amin dekat Sungai Tangkas tu, Bangi. Kemudian dia belajar dekat UKM. Jadi dia keluar masuk nak pergi belajar tu, saya pun akan ikut dia pergi library. Anak-anak masa tu dah tadika. Jadi dia pun kan boring juga, orang lelaki ni, kita dua ikut dia. Dia pergi hantar saya pergi belajar menjahit. Pagi-pagi tu dia pergi hantar saya belajar menjahit. Tapi masa tu saya tak suka sangat-sangat dia suruh saya menjahit. Saya memang benak, sangat-sangat benak masa saya belajar menjahit tu. Sampai cikgu marah. Saya buat satu kain lipat batik tu, bukan dulu mula-mula first saya belajar kain elan. Saya ingat lagi kain cotton yang bunga pink kecil-kecil tu. Sampai hancur kain tu saya buat. Sampai 4 bulan tak jadi-jadi. Tapi tak tahulah macam mana kan. Saya beza dengan suami saya dalam 6 tahun. 6 ke 8? Tak tahu. Habis berapa? 8 tahun saya beza dengan dia, 8 tahun. Jadi masa tu memang saya budak-budak, saya kahwin umur 20 tahun kan. Jadi masa tu dia memang pandai ambil hati sampai saya boleh menjahit lah. Boleh, alhamdulillah. Tak tahulah macam mana, saya pun tak ingat macam mana saya boleh suka jadi menjahit ni. Dari pertama memang tak suka, sama sekali tak suka. Dia paksa. Lepas dia hantar saya, dia pergi kelas, saya tak ada masuk kelas. Saya pergi jalan-jalan. Balik, saya tipu. Saya balik, dah tahu time dia nak ambil pukul berapa, saya balik lagi ke kelas. Duduk dekat tangga tu, tunggu dia kan. Memang nakal. Saya memang nakal dulu. Nakal-nakal manja. Dah tahu lah nanti pukul 4 dia akan ambil. Saya pergilah balik dekat situ. Saya belajar di sebelah Metro Kajang. Jadi memang banyaklah saya masih pergi melawat dalam metro tu kan. Jadi YB dalam metro tu, pergi melawat kawasan hari-hari. Kan. Jadi macam suami saya ni kan dah berumur. Macam kita ni macam budak-budak. Perangai pun macam budak lagi kan. Memang sampai ke hari ni pun kadang-kadang perangai macam apa tak. Kadang-kadang lupa kadang diri tu dah tua. Kan. Jadi memang masa tu memang tak ada fikir panjang lah. Tak ada fikir macam hidup tu nak enjoy je kan. Nak apa-apa minta dekat suami. Tapi bila dia dah meninggal tu baru kita macam, bila orang kata dah terantuk tu baru nak tertengadah. Kenapa dulu dia paksa kita belajar, kita tak nak. Masa dia meninggal tu pun, arwah suami saya meninggal, saya 3 tahun down. 3 tahun macam tak ada hala tuju. 3 tahun macam tak boleh nak buat apa. Hari-hari duk menangis. Duk Malaysia ni dengan saya dah dapat lesen. Saya dapat lesen kereta tu dari tahun 2005. Tapi kereta tak pernah bawa. 3 kali mati lesen saya. 3 kali mati lesen. Yang pertama dari P, nak ambil ke, daripada L, nak ambil ke P sampai mati L. Buat lagi. Kemudian daripada P nak tukar kepada yang apa tu. Sampai mati. So saya kena ambil lesen tu 2 kali sampai mati, sampai jadi pekasam kan. Kalau saya boleh letak pajak gadai pun dah banyak duit saya boleh letak lesen tu. Tak pernah bawa kereta. Jadi bila dia meninggal tu saya memang terkejut. Sebab dulu macam saya bila ada suami tu, saya tak perlu nak buat apa pun. Macam saya datang bulan pun, saya nak beli pad, just cakap je dengan dia akan belikan semua. Jadi tak ada satu tekanan, tak ada apa. So bila dia dah meninggal, baru saya macam sangat-sangat menyesal
kenapa masa dia suruh saya belajar, saya tak nak belajar. Masa dia suruh saya bawa kereta, kenapa saya tak bawa kereta. Jadi memang saya tak faham nak naik bas, saya tak faham nak naik kereta api, saya tak faham semua. Okey, bila dia dah meninggal tu saya kena harungi hidup dengan hidup dekat perantauan tanpa ada sesiapa. IPA, yalah masing-masing ada komitmen sendiri kan. Macam Nurul kena kena harungi. Nurul tak menangis dah. Kalau Nurul dulu cerita macam ni, Nurul menangis. Tapi sekarang bagi Nurul tu adalah ujian daripada Allah yang boleh buat Nurul sampai ke tahap macam ni. Jadi seorang yang macam alhamdulillah kuat. Kalau dulu bila sebut macam ni Nurul akan menangis. Sekarang ni bila ada satu kemanisan. Sekarang ni kan ada satu kemanisan bila kita ingat dulu kena torture macam tu. Jadi bila dia meninggal tu, Nurul tak reti nak naik bas, tak reti nak padahal duduk dekat KL ni, tapi KL tak faham. Okey, Nurul nak pergi ke Gombak, sesatnya ke Kelana Jaya. Jadi macam tu, dia macam kita tak faham, apa-apa semua kita tak faham, kita tak ada kawan, tak ada sesiapa tempat kita nak bertanya kan. Kalau dulu kita nak apa-apa kita boleh ni. So bila masa tu baru Nurul terfikir. Oh rupanya ini yang dia nak kan. Macam kita kena dia sebenarnya bukan nak paksa kita untuk cari duit, bukan nak paksa kita untuk apa, tapi dia nak kita mandiri. Nak kita berikhtiar semua macam tu kan. Jadi bila macam tu 3 tahun saya memang mengalami depresi yang sangat-sangat teruk. Urat saraf saya ni sampai bengkak dan doktor kata memang nak putus apa semua. Sampai saya kena melalui terapi, saya kena jumpa psikologi, kena apa semua, memang saya sangat-sangat teruk. Masa tu anak saya hantar ke kampung semua. Anak-anak saya hantar ke kampung dan diorang duduk dekat sana tanpa visa. 2 tahun. 2 tahun duduk dekat Indonesia, anak-anak saya ni tanpa visa sebab saya stres. Jadi memang duduk sebagai pendatang haram dekat kampung maknya sendiri. Kan, dekat kampung maknya sendiri. Yalah, mak kita ni, adik-beradik kita ni manalah faham sangat nak urus visa tu semua kan. Sementara Nurul layan kepala otak Nurul ni yang tak betul ni. Sampai sekarang ni Nurul ada insomnia. Itu memang dari dulu. Kadang Nurul memang sampai itulah dari semenjak Rosa meninggal Nurul ada insomnia. Dan itu sampai sekarang masih ada. Jadi Nurul memang kurang tidur. Nurul akan cari aktiviti apa-apa. Cuma sekarang ni beza dia macam Nurul dah boleh kontrol. Nurul punya kepala otak ni boleh kontrol. Jangan nak fikir benda-benda yang tak bagus. Jadi tu yang Nurul sibukkan diri. Nurul tak nak kepala Nurul ni melayang-layang fikir ke benda lain. Sebab memori yang ada dekat kepala Nurul ni memang sangat-sangat lekat. Sangat-sangat dah seolah-olah dia tu masih ada. Dan memang tak boleh nak hilangkan. Sebab sesuatu yang memang kita tak jangka sama sekali kan. Jadi kenapa Nurul sekarang ni macam nak sangat, Nurul macam nak berkongsi ilmu, nak apa semua ni. Nurul terfikir masa Nurul dulu tak ada orang sesiapa yang tolong. Jadi Nurul tahu sekarang di luar sana ramai orang yang sebenarnya macam apa lebih lagi macam Nurul ni. Nurul dah tak nangis dah Kak Norimah, tak nak nangis dah sebab air mata Nurul dah habis. Nurul dah lepaskan semua tu. Sebab Nurul ni jenis yang kalau Nurul rasa nak menangis, Nurul tak kisah, Nurul akan menangis. Tapi macam sekarang ni Nurul macam Nurul cakap macam ni, hari ni adalah hari jadi Nurul yang ke-44. Allah memang bagi ujian yang sangat bertimpa-timpa, bertindih-tindih. Dan Nurul dah mengalami, orang kata susah, dah lebih dari susah. Orang kata apa, semua Nurul dah rasa. Jadi sekarang ni kenapa Nurul tak menangis? Sebab apa tak menangis? Sebab apa? Nurul dah tanamkan dekat diri Nurul ni, Allah sayang. Allah sayang, Allah uji. Allah sayang, Allah uji. Allah sayang, Allah uji. So Nurul adalah salah seorang wanita dan Nurul patut berbangga dengan diri sendiri dengan ujian Allah ni. Buat apa Nurul nak sedih? Sebab Allah pilih Nurul untuk yang Allah uji. Bukan semua Allah nak uji. Bukan semua orang akan alami rasa macam kita ni. Dan kalau kita berhasil melewati masa, dan alhamdulillah Nurul tak terpesong. Masa tu Nurul jadi balu dalam umur 32 tahun. Dan memang masih orang kata apa ya, 32 tahun kira muda kan. Duduk dekat
pusat bandar macam tu, ujian dia memang subhanallah, tak boleh nak cakap. Tapi alhamdulillah sampai ke hari ni Allah lindung, tak ada kita terpesong, tak ada kita macam nak cari tempat-tempat yang tak elok. Dapat stay bersama anak-anak walaupun ujian datang silih berganti, tak ada hari tanpa ujian. Kalau dulu menangis, sentiasa menangis. Dulu tak berkawan, meratap menangis. Tapi apa yang kita dapat? Tak ada apa yang kita dapat. Orang yang dah pergi tu dia dah selamat. Kita ni macam mana? Macam arwah suami saya ni, dia adalah Al-Hafiz. Dia ni memang hafal Quran 30 juzuk. Dia memang, kalau dia pakai topi ada yang merah tu, dia pakai macam tu. Dan waktu dia meninggal, dia adalah seorang imam masjid. Dia adalah imam Jawi. Masa tu dia bertugas dekat Masjid Taman Tun Dr. Ismail. Dia dah selamat dan jenazahnya sangat-sangat wangi. Tak ada benda, tak ada sebab Nurul nak ratap, nak menangis untuk dia sebab dia dah selamat. Dan dia pergi dengan senyuman, dahi yang berkeringat. Allah Subhanahu Wa Taala kan memang dah tunjukkan yang dia tu husnul khatimah. So Nurul ni macam mana? Kan anak-anak 4 orang, dia mesti akan tengok kita. Jadi Nurul bila fikir-fikir benda tu, tak ada sebab untuk Nurul kena bersedih. Jadi tapi dalam tak ada sebab tu 3 tahun juga. Dalam 3 tahun juga dengan apa, kena lalui semua dengan air mata, dengan apa semua kan. Cuma Nurul tak bercerita dengan orang, tak bercerita. So jenis Nurul ni boleh menyimpan. Kalau tengah menangis pun orang datang boleh senyum. Itu Nurul punya ni lah. Jadi walaupun dah rasa sedih manapun, Nurul tak akan tunjukkan. Tapi kalau Nurul akan menangis, Nurul akan solat, nangis lah puas. Dia macam tu. Jadi macam alhamdulillah lah boleh kontrol. So sampailah ke tahap ini. Jadi kenapa untuk hari ni, ini adalah first Nurul cerita dengan orang tak menangis. Kalau dulu jangan cakap lah, bila sebut je, bila ingat je yang lalu, mesti akan keluar air mata. Tapi bila sekarang kita fikir pada Nurul, Allah buat ni semua untuk apa? So kita jumpa diri kita yang hari ni kan. Macam budak sekolah, bila dia nak pergi, nak masuk universiti, dari sekolah rendah nak masuk ke tingkatan, dia kena melalui satu ujian. So macam itulah kehidupan kita. Bila Allah nak naikkan darjat kita tu, Allah akan uji. Makin tinggi Allah nak naikkan darjat, makin tinggi ujian. Jadi bila Nurul fikir benda tu, tak ada sebab untuk Nurul menangis, tak ada sebab untuk Nurul bersedih kan. Nurul kena tunjukkan kepada anak-anak supaya mereka kuat. Sebab itulah anak-anak sekarang, dan alhamdulillah lah Allah tarik satu orang, Allah hantar 4 orang anak-anak Nurul yang memang sampai ke hari ni, walaupun kita duduk kawasan Pantai Dalam yang memang sosial dia sangat-sangat sosial, tapi alhamdulillah anak-anak memang, nak kata tak terpengaruh tu tak jugalah. Tapi macam diorang ni masih lagi, kalau Umi dia nak beli ikan, nak beli apa, diorang akan teman. So sampai ke tahap macam ni pun, Umi dia menjahit apa semua, Haris masih bersama Nurul. Alhamdulillah. So kenapa Nurul harus bersedih? Kan? Tapi sekarang je Nurul boleh cakap macam tu. Kalau dulu tak juga. So dalam sekarang ni, bila Allah kita dah banyak tengok orang sekeliling kita, walaupun sesusah-susah Nurul ialah orang asing kan. Saya ni dekat sini merantau, duduk dekat sini, tapi alhamdulillah boleh survive kan, boleh survive. So, kita tak ada kacau orang, tak adalah nak anak orang lain sekolah, orang lain pakai kereta, kita pun boleh pakai kereta walaupun buruk-buruk kan. Tapi alhamdulillah, bersyukur. Nak kaya macam orang tu tak, tapi yang paling kita bangga adalah kita hasil dari kita sendiri. Kita tak ada meminta-minta. Dia lain rasa. Bila kita dapat tolong orang kan. So dalam masa sesusah-susah Nurul boleh bantu orang lain. Nurul ada staff yang bekerja dengan Nurul masa duduk dekat Pantai Dalam. Hampir masa Nurul buat ready made yang banyak-banyak tu, dalam tukang jahit saja ada dalam 6-7 orang. Yang kerja kedai runcit ada dalam. So ada dalam 18 orang yang Nurul kena manage diorang. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Allah uji sebab Allah ada sesuatu yang Allah nak bagi kan. Hikmah di sebalik tu semua kita tak tahu. Jadi pada hari ni, jadi memang Nurul macam tak ada sesuatu yang Nurul bagi.
Jadi Nurul nak macam orang-orang lain tu kuat juga macam Nurul. Nak juga macam pandai menjahit, pandai apa. Jadi Nurul hanya mampu share melalui inilah layar handphone yang kecil ni. Jadi bila dah Nurul bercerita dengan Haris pun mula-mula diorang ni macam apalah Umi ni buat kan. So bila Nurul tunjuk yang semua orang WhatsApp, semua orang bercerita, kadang-kadang ada sesetengah tu suka sharing kan, suka sharing sebab Nurul layan. Macam sambutan tu ada. Jadi macam Haris pun dia cakap dengan dia menengok di depan dia sendiri. Selama ni memang dia besar dengan mesin buruk tu, dengan mesin jahit tu. Jadi memang dia cakap dah sampai masa lah dia nak tolong Umi. Dia akan besarkan lagi Umi punya empire ni dengan cara-cara yang betul lah. Dia tak nak macam Umi ni macam kenangan yang jahitan ni. Sebab anak-anak saya ni tak ada yang suka menjahit. Jadi saya tak boleh nak wariskan. Jadi macam mana cara? Jadi walaupun dia ni seorang lelaki yang tak pandai menjahit apa, so kita buat cara lain. Supaya apa yang saya bina ni semua tak hilang macam tu saja. Sebab sebagai Nurul ni dah bina benda ni dari tak ada, besarkan dia orang dari kecil sampai ke besar. Jadi sayang sangat dengan perniagaan Nurul ni kan. Kita tak tahulah kita ni boleh bertahan sampai berapa lama. Jadi alhamdulillah anak-anak boleh tolong, sangat-sangat bersyukur. So kemudian nanti Nurul akan minta Amira juga akan masuk. Dia sekarang ni tingkatan 3. Minta dia pun join samalah. Sebab dia je alumnya dah tak ada. Alumnya dah kahwin kan. Tak ada suara. Ya ke tak ada suara? Jadi sesiapa di luar sana tu, sahabat-sahabat semua dah sekarang menjadi sahabat Nurul juga. Yang ada sekarang ni ada masalah kesihatan, masalah keuangan. Allah uji dengan berbagai cara, janganlah berputus asa. Terus berusaha kan. Allah tu akan beri tapi tengok tingkatan kita tu. Kita ada meminta tak? Kita ada berusaha tak? Allah akan beri, tapi tak akan Allah berikan macam tu je. Tak akan Allah campakkan macam tu je apa yang kita nak. Allah tak akan bagi apa yang kita nak. Allah apa yang kita perlu. Apa ni? Apa tak suara? Oh tak tahu. Kan? Kita kena berprasangka baik. Kita kena berjalan dekat jalan yang memang Allah bagi tu. Jangan menyimpang. Berprasangka baik, berbuat baik, insya-Allah akan dapat bahagian masing-masing. Jadi jangan berhenti. Kita jangan berhenti berusaha. Kita tak tahu rahmat dan berkat tu datang dari mana. Kan? Jangan berhenti. Sebab kalau nak cakap susah, memang tak tahulah nak cakap. Kalau susah memang dah alami. Sekarang pun bukannya kita senang sangat, tak. Tapi alhamdulillah kita masih diberi peluang, diberi cukup sempurna apa semua untuk berusaha. Jadi memang terima kasih. Suara okey je. Ni Salma ni apa khabar? Macam mana? Okey. Nurul duduk pantai dalam tu dah sekian lama baru dapat jumpa dengan Salma di Kelang. Memang cantik kan? Allah punya kuasa. Nak buat macam mana duduk berjiran pun tapi di tempat lain berjumpa. Okey, insya-Allah. Jadi inti daripada apa yang Nurul cakap ni, sesiapa semua yang dah masuk dalam Facebook group tu, insya-Allah memang itu adalah tempat untuk kita sama-sama belajar secara berjemaah. Dan cuma Nurul minta maaf sebab tak dapat bila masuk-masuk tu, bila kita masuk dalam Facebook group tu semua dah ready, ada video apa semua. So dalam rumah Nurul ni masih kosong. Dalam rumah Nurul tu masih kosong lagi, belum ada apa-apa. Sebab idea ni baru timbul 2 hari lepas. Jadi semua dalam masa krungkrak macam ribut petir semua jadi macam tu. Jadi sekarang ni Nurul minta masa sikit. Yang dah buat bayaran tu semua Nurul akan tunaikan, tapi secara ikut kemampuan lah. Nurul akan buat slow insya-Allah, tapi tak berhenti. Secara untuk peringkat pertama Nurul akan minta Haris masukkan dulu nota-nota tu sebelum yang printing tu siap.
Kemudian Nurul akan sedikit-sedikit buat video dari start yang basic. Buat. Jadi insya-Allah kita akan terus belajar. So yang Facebook live tu setiap pagi, walaupun Nurul akan meniaga kain ke, jual baju ke, jual apa, tapi yang memang matlamat Nurul untuk pukul 9 pagi memang Nurul akan spend time untuk belajar. Tak kisahlah setengah jam ke, 1 jam ke, memang Nurul akan spend time untuk kita belajar. Tak kisahlah, walaupun orang lain ada sifu-sifu yang lebih otai lagi, yang lebih expert lagi, yang lebih apa lagi, tapi Nurul akan kongsikan apa yang Nurul ada. Jadi macam apa yang Nurul tahu. Jadi kita ni tak bolehlah macam terpulanglah macam mana kan, tapi Nurul akan kongsikan apa yang Nurul tahu. Niat Nurul nak ingin berkongsi, itu sahaja. Okey, tadi plan dalam masa 10 minit, atau dah lalut dah ni. Okey, selamat beristirahat kepada semua. Selamat malam. So sangat-sangat pagi Nurul ni line sangat-sangat clear. So tak ada sekarang ni satu penghalang untuk Nurul untuk berkongsi sama ada siang ataupun malam. Sebelum ni Nurul terhambat line yang tak bagus. Line yang tak berapa elok. Bukan di pantai dalam. Oh ya ke? Salah orang kan Nurul, minta maaf. Okey. Jumpa lagi besok pagi dalam pukul 9. Doakan kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Amin. Okey. Nurul pamit dulu. Nurul kena rehat malam ni, memang sangat-sangat penat. Tengok mata pun dah sembab ni. Mata sangat-sangat sembab, dah tak boleh buka dah. Tapi nak juga berkongsi. Okey, jumpa lagi esok pagi. Assalamualaikum. Bye.